sambungan jalan kita makna qidam. Ambil dulu makna qidam. Arti qidam sedia. Maknanya menafikan permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Ada kata salbiah tu, dia nafikan adanya permulaan. Yang ni ada Allah Ta'ala itu tidak didahului oleh Adam. Adanya Allah tidak didahului oleh Adam. Yang ni tiada. Ada kita ni, nak berbandingan, didahului oleh Adam. Tiada, kemudian baru ada, kemudian tak ada balik. Allah ni wujudnya sedia, tidak didahului oleh tiada. Kalau orang tua kata tidak didahului oleh tiada. Sini dia nak bezakan, banyak sangat sebut tidak-tidak tu. Tidak didahului oleh Adam. Lawannya baharu, iaitu mustahil. Dalil akal atas demikian itu, iaitu jika sekiranya Allah Ta'ala itu baharu, nescaya berkhendak ia kepada membaharukan dia. Berkhendak. Kalau dia tu baharu, mesti ada yang membaharukan. Okey, maka tak kala itu jadilah ia daur atau tasasul. Daur dan tasasul ini mustahil bagi Allah. Sebab tu dikaitkan dengan daur dan tasasul. Antara yang kadang-kadangnya kalau kita nak terang kepada masyarakat apa benda cerita ilmu daur dengan tasasul ni. Ini antara yang kadang-kadang kurang minat orang tentang ilmu tauhid bila dia berkaitkan dengan perkara yang dia tak faham. Antaranya daur dan tasasul lah. Kenapa dia perlu dikaitkan masalah ni? Sebab daur dan tasasul ni sifat baru. Sedangkan kita bahas tentang sifat qadim, qidam Allah. Jadi kita tak boleh nak ukurkan Tuhan dengan sesuatu sehingga kadang-kadang jadinya daur, jadinya tasasul. Okey. Maka kita, kewajipan kita untuk memahamkan masyarakat apa makna daur dan tasasul, bukan buang ilmu ni. Yang jadi tinggal kita sekarang ni jadi masalah, kita tinggalkan ilmu ni kerana kita tak faham dan tak boleh atau tidak boleh memahamkan masyarakat. Ya. Sebab istilah ni istilah yang kita lalui. Bukan dia berasing dengan diri kita. Cuma kita tak kenal itu istilah. Ya. Apa dia daur, apa dia tasasul. Ya. Okey. Dia tahu ni. Makna daur itu berpusing. Daur tu asal perkataan daurun, bulatan atau pusingan. Dia pusing. Contoh pusing tu seperti tungku yang tiga. Tungku. Tahu tungku? Bukan tuanku. Tungku orang buat masak lah. Ya, dia tiga. Sign orang dulu. Dia tak berempat. Sebab empat dia susah. Dia susah nak jadi tegak. Ya, tungku tu kalau dia buat empat, dia susah tegak. Dia kadang sengit belatu, sengit kena lapik. Ya, tapi kalau dia buat tiga, dia akan tegak gitu. Sebab setiap daripada tungku tu dia akan memerlukan rasa sama lain. A hajat pada B, B hajat pada C. Dia gitu. Jadi tegak lah. Bila masuk yang empat, dia kacau lah. Sebab dia boleh pakai dua. Ada jadi goyang-goyang meja gitu tu. Ya. Baik. Itu daur. Jadi kalau kata Tuhan A buat Tuhan B buat C, C buat A balik, dia pusing, daur. Jadi kalau kata Tuhan itu tidak ada sifat qidam, maka dia akan berbalik sama ada daur atau tasasul. Itu lawan bagi qidam. Lawan bagi qidam adalah daur dan tasasul. Jadi kalau kamu tak mau kata dia bersifat qidam, maka kamu akan kata dia sifat daur. Dan daur itu memerlukan pada satu yang lain. A bahajat pada B, B bahajat pada C, C bahajat pada A balik. A buat B, B buat C, C buat A balik. Dia pusing yang tu lah. Jadi namanya daur, mustahil.
maka wajib kita kata Allah bersifat qidam. Ataupun dia akan berlaku tasasul, A buat B, B buat C, C buat D, D buat E sampai tak kesudahan. Kot yang tu logik kot Ustaz kata dia. Tak logik juga. Tak boleh terima akal sebab dia masih memerlukan sesuatu. Sedangkan Allah wujudnya bukan dijadikan. Tu sifat wujud. Allah tu wujud ya. Ni baru semalam tu bahas benda yang sama. Soalannya dia kata kadang-kadang dia tanya budak-budak, kadang-kadang dia tanya budak-budak ni seronok ke? Allah ada tak? Ada. Siapa buat alam ni? Allah kata dia. Siapa jadikan alam? Allah. Siapa jadikan Allah? Tanya dia balik. Dia kata Allah jadi sendiri. Jawapan tu salah. Salah sebab apa? Sebab perkataan jadi. Allah dia bukan jenis jadi. Jadi ni daripada tiada kepada ada, tu nama jadi. Kalau jadi sendiri dia macam tumbuh sendiri, daripada tiada kepada ada. Itu penting bahasa. Dia bukan jadi sendiri, dia wujud. Wujud bersifat qidam. Wujud dengan jadi tak sama. Walaupun kita perasan-perasannya sama je Ustaz. Dia tak sama. Jadi tu dia memang baru. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun tu, perkataan kun tu jadi. Jangan guna jadi. Okey. Dan yang kedua berkendak kepada yang ketiga. Jadi daur. Tuhan tu bukan silsilah kita tu. Kita tok nyang kita sampai tu tak tahu jumpa kat mana. Itu silsilah. Bila ramai jadi salah silah lah. Itu tasasul. Jadi kalau Tuhan tu tidak bersifat qidam, dia nak sifat apa? Tasasul. Dia akan pergi situ, salah satu, daur atau tasasul. Makna tasasul itu yang berhubung-hubung Tuhan. Boleh tak kita kata A buat B, B buat C, C sampai Z, Z buat lagi. Bukan nak diiyakan. Jangan ada tergambar, terbawa maksud Allah itu jenis tasasul atau jenis daur. Kerana itu mustahil bagi Allah. Baik. Kemudian satu lagi, kemudian semuanya itu berkendak yang satu kepada satu yang lain. Itu yang jadi mustahil, yang tidak berkeputusan sampai bila-bila, namanya tasasul. Apakala adalah perkara yang tersebut itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala tetap tidak dapati sesuatu pun pada alam ini. Dalilnya, kalau Allah bersifat daur dan bersifat tasasul, alam ini tak akan jadi. Sebab jadi banyak Tuhan. Banyak Tuhan, banyak yang merosakkan, dia takkan Tuhan. Mustahil lah. Kerana bukanlah ia wajibul wujud, dan lagi kuat menafikannya kerana daur dan tasasul itu bukan jenis wajibul wujud. Sedangkan Allah itu wajibul wujud. Zat yang wajibul wujud. Musnah Tuhan tak? Bersifat qidam lagi baqa', maka dia wajibul wujud. Padahal sudah terdahulu dalil pada sifat nafsiyah. Dah jelaslah dalam bab nafsiyah hari itu juga dibahaskan dalam perkara yang sama. Allah itu bersifat wajibul wujud. Kemudian dia kata lihat bicara sifat nafsiyah untuk bagi faham balik. Dalil nakal dia firman Allah Ta'ala huwal awalu wal akhiru, ialah yang awal dan dia Tuhan yang akhir, tidak ada permulaan dan tidak ada berkesudahan. Kemudian makna baqa' kita teruskan. Baqa' makna artinya kekal, menafikan kesudahan bagi wujud Allah Ta'ala. Sama, tadi menafi mula dan menafi akhir. Dalil dia sama juga, huwal awalu akhiru, di situ juga sebenarnya. Jangan terjemah harfiah. Allah yang awal, Allah yang akhir. Pasal bahasa kita, awal itu ada permulaannya, akhir itu ada kesudahan. Terjemah Quran pun ikut tauhid lah, jangan ikut terjemah harfiah. Huwal awalu bermakna huwal qadim. Awal. Ya, dia dulu, makna tidak ada yang menjadikan dia. Itu maksud awalu. Bukan dia ada permulaan. Dia dulu, lepas tu bawa orang lain. Jangan. Itu dalil Quran pun kalau silap faham, sesat.
Wal akhiru mana baqa. Bukan ada akhir. Kita kalau bahasa kita akhir, ada persudahan lah. Baik. Kemudian terus pada mana baqa. Dah selesai, baqa artinya kekal. Kekal tu apa? Tak binasa. Nafi juga. Menafikan sifat kekurangan Allah. Itu kata salbiah. Kot lah tak nampak macam mana dia boleh jadi salbiah. Ya. Kata kekal tu lah. Kekal tu tak ada kesudahan langsung. Tak ada penghabis, tak ada penghujung. Wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Okey. Wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Penting memaham ayat Quran. Ya, ada ayat Quran ni kena mengaji tafsir juga sikit. Dia ada ayat ahkam, ayat hukum. Ya, dia ada ayat yang mensabitkan tauhid. Ya. Gitu. Jadi kadang-kadang ya, ayat tu tak berkait dengan tauhid, sebab tu ulama tak ambil dalil. Contohnya Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ya. Ar-Rahmanu ala arsyistawa tu bukan dalil tauhid. Ya. Dia bukan jadi satu dalil untuk mensabitkan sifat Allah. Jadi sebab tu ulama takwilkan ayat tu. Ya, tapi orang yang dia salah faham tentang tafsir, dia ambil dalil itu sebagai dalil tauhid. Maka dia kata Tuhan istiwa ala arsy. Contoh sama. Ya. Kalau tuan tengok perbahasan orang-orang salafi ni dalam bab wayabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Ya. Dia kata kekal wajah Tuhan. Ya, dia faham tu wajah. Ya. Wajah Tuhan ada muka. Ya. Dia tanya Tuhan ada muka. Dia kata tu zat. Pasal apa yang ni hang kata zat? Yang tangan hang kata tangan. Wajah-wajah lah. Kenapa takwil? Nampak? Dia tak mana. Dalam bab tangan dia takwil. Ya dua fafaidihim. Dia takwil. Tangan bukan tangan. Dia tak takwil. Dia kata tangan betul. Allah ada tangan. Tapi wajah dia kata bukan tu zat. Buka dalam buku-buku dia pada tulisan-tulisan internet itu. Dia kata ni mana zat Tuhan. Sebab dia tak boleh tak nak mengaku pula tu muka. Ya. Pasal orang boleh hujah dia. Wa yabqa dan kekal muka Tuhan yang mempunyai jalal wal ikram. Muka Tuhan kekal, tangan Tuhan kekal tak bertanya. Dia tak boleh jawab lah. Sebab dia tak mau takwil. Jadi Tuhan muka ada, tu bukan muka tu zat. Dia pergi situ lah, dia tak boleh dia takwil juga. Ya. Jadi orang akan persoal, muka Allah dia kekal, badan dia tak kekal. Sebab tu tak boleh kita ambil ayat tu sebagai zahir. Makna zahir, dia kena ambil makna dia secara takwil. Di sini. Okey, wa yabqa wajhu. Kena mengaji ilmu balaghah, bajas, isti'arah. Ya, kurang-kurang dia faham lah ni kalam hakiki, ni kalam majazi. Cukuplah apa. Jadilah sikit dekat asas. Dia tak ingat pun apa dia majaz, apa dia yang kata isti'arah, ya, apa dia tashbih. Ya, tak ingat pun, tapi dia tahulah yang ni bukan hakiki. Yang ni majazi. Kinayah ke kalam tu, isti'arah ke. Ya. Wa yabqa wajhu. Kekal muka Tuhan. Kenapa sebut muka? Ini tak sebut zat. Itu dalam kaedah mantik dia kata itlaqul juz'i iradatul kull. Sebut satu tapi nak semua. Boleh ke muka tu berpisah dengan badan? Pisah muka dengan badan mati ya. Kalau orang. Jadi Allah Ta'ala gunakan bahasa diri dia tu dengan bahasa manusia yang manusia faham. Bukan hakikat Allah begitu. Kerana ini bahasa dia bercakap dengan manusia. Guna bahasa manusia lah. Kalau guna bahasa Tuhan, diri hakikat Tuhan, manusia tak akan faham. Sedangkan Quran diturun untuk faham. Jadi sebut dah muka, mana zat. Sesuai dengan bahasa manusia yang dia ada balaghah dia ada kesenian dia. Maka macam kita sebutlah bahasa kita. Ya. Banjai tak nampak muka.
Kita guna tu, tak nampak muka. Pasal apa tak nampak muka? Orang tak ada lah. Tak ada orang tu, tak ada muka tu. Lagi teruk lagi dia pakai batang hidung, lagi kecil. Tak nampak batang hidung. Tapi bukan itu bermaksud batang hidung. Bermaksud seluruh tubuh lah, dengan jari, kaki, apa, bulu hidung semua sekali. Itu bahasa yang sesuai dengan manusia. Jadi Allah Ta'ala gunakan bahasa tu sesuai dengan manusia faham. Makna kata bukan sabitkan Tuhan bermuka, tapi sabit Tuhan tu wujud. Nak sabitkan Tuhan tu wujud, dia kata wajhu tu. Nak faham tu lah. Bila terjemah harfiah tu, orang tu kena tipu tu. Sabitkan dia wujud. Sabitkan Abang Jai tadi bukan batang hidung dia. Bukan nak sabit kita ada batang hidung mancung ke kemek ke, dah. Bahas dia adalah wujud ke tidak Abang Jai ni. Ada, jadi nampak batang hidung dia nampak. Maknanya Tuhan ni ada lah. Murad dia nak kena ada tu. Tapi bila dia tak faham tu, susah tu. Habis semua dia ambil zahir. Jadi duk berkelahi. Wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram, dan kekallah zat Allah Tuhan engkau yang punya zul jalali wal ikram. Kait jalal, ketinggian, ikram, kemuliaan. Kenapa? Kekal tu. Kita ni hina sebab tu tak kekal. Hina. Kita tidak ada jalal, tidak ada ikram. Kita baharu yang osak, binasa. Baik. Itu dalil pada baqa'. Baik. Makna mukhalafatul hadis sini juga tuan kena tekankan dengan wahdaniyat, dua, lebih kurang. Itulah hakikat dalam ilmu tauhid. Daripada intipati dalam ilmu tauhid tu, mukhalafatul hadis, itu hakikat Tuhan. Bersalahan dengan Tuhan, dengan yang baharu. Bila dia bersalahan dengan yang baharu, dia tak serupa dengan baharu, maka dia duduk, dialah sifat satu. Datang wahdaniyat. Sifat wahdaniyat tu, dia mengukuhkan makna mukhalafah. Ulama bubuh tu sebab apa bubuh juga wahdaniyat, takut nanti tak faham juga bila sebut mukhalafah, dia tak faham. Betul. Memang dia tak faham. Duk ngajar mukhalafah pun dia duk menduakan Tuhan juga. Ni pening. Dia. Mukhalafatu ta'ala hadis ni ditekankan. Allah Ta'ala bersalahan dengan suatu. Apa makna bersalahan? Tak serupa, tak kufu. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu menafikan serupa Allah dengan suatu. Serupanya mana? Serupa tu macam mana? Okey, sesuatu tu dulu pergi. Dalil dia Quran lah. Laisa kamislihi syai'. Tuan tengok dalil terus je. Terus kita pergi situ. Laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu. Tu maksud dia. Tidaklah seumpamanya oleh sesuatu. Tu orang tu dulu terjemah. Tak boleh diumpamakan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Makna bersifat mukhalafah. Okey, sesuatu tu apa dia dulu? Pergi kat situ. Boleh takwil lah kalimah sesuatu? Tak boleh. Sesuatu tu syai', makna benda. Bila benda, jirim, jisim, jauhar. Itu balik, tak boleh lari tu. Jirim, jisim, jauhar, aurat. Nak macam mana dengan ngaji ilmu tauhid, tak mengaji jirim, jisim, jauhar, aurat? Dia akan jadi 4 perkara tu. Contoh botol lah, senang. Dia juga jirim, dia juga jisim, dia juga jauhar, dia juga aurat. Jangan tinggal ilmu jirim ni. Baik, tu syai'. Maka bila kata Allah Ta'ala menyalahi dengan sesuatu, dia bukan jirim, dia bukan jirim, dia bukan jauhar, dia bukan aurat. Dah, habis, selesai. Maka apa sahaja yang tergambar dalam akal kita bahawa Tuhan tu jirim, ternafi. Jisim ternafi, bukan Allah. Maka sebab tu kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, yang dituduh Asy'ariyah berpegang tegas mengatakan Allah Ta'ala tidak duduk di arash atas apa alasan pun. Sebab bila kata duduk, dia adalah salah satu jirim, jisim, jauhar dan aurat.
Dan kan laisa kamislihi syai'. Syai' tadi. Syai' tu duduk situ. Dia tak terjemahkan dengan syai' tu makna tadi. Dia dah faham syai' tu sesuatu je, maka dia tak nampak gambaran. Maka dia secara tak langsung dia samakan Allah dengan jirim, jisim, jauhar. Dia kata kami tak samakan, tapi dalam masa sama dia samakan. Dia kata Allah Ta'ala duduk, tapi duduk tak sama dengan makhluk. Dalam duduk situ tu pun dia tergambar juga Tuhan tu berjirim. Lepas tu ulama' dulu dia prihatin, dia jaga benda ni, jangan sebut pun Tuhan tu duduk. Sebab dia akan tergambar jirim, jisim. Sebab itu menyalahi, menyama Allah dengan sesuatu. Ini penting. Jadi sifat mukhalafah ni lah, kalau tak mengaji sifat 20, sebab tu akan jadinya mujassimah, musyabbahah, dua puak tu ya, menyerupakan Tuhan dengan sesuatu, ya, menyamakan menjirimkan, menjisimkan Allah. Sebab dia tak faham makna mukhalafah. Dia kata kami tak kata Tuhan sama, tapi dia kata Tuhan ada tangan tapi tak sama dengan tangan manusia lah. Ya. Itu pun kalau ikut pada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, dia masih goyang. Ya. Walaupun diterima imannya, tak sampai kafir. Ulama ahli sunnah kata tu tak sampai kafir. Itu juga disebut oleh, kalau tak silap saya, Imam Haramain dalam kitab dia Al-Fatawa Hadisiyah. Kata silap lah, kita pun lupa dah, lama tak menterang kitab. Bila orang tanya apakah hukum mujassimah ni, ya, dia tak sampai jadi kafir jika dia kata Allah itu bertangan tapi tangannya tak serupa dengan tangan makhluk. Hukumnya dia kata bid'ah juga. Tapi tak sampai kafir lah, sebab dia tak serupa 100%. Tapi masih dia keraguan. Okey ya. Itu penting, maham mukhalafah. Kemudian qiyamuhu ta'ala binafsih, kita terus itu berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Bila dia faham diri, budak-budak berdiri tegak, berdiri qiyam. Ya, bukan maksud berdiri dengan sendiri tu. Okey. Menafikan berkehendak Allah Ta'ala pada zat dan kepada yang menjadikan dia. Okey. Yang ni berdiri dengan yang lainnya, iaitu mustahil. Okey. Dalil akal. Bahawanya jikalau berkehendak Allah kepada zat, kita ni berkehendak pada zat. Sebab apa? Sebab kita ni dijadikan. Yang berdiri ia dengan dia, ya, ini saya adalah ia sifat. Ini bahaya apa ni? Ada dua makna dengan qiyamu ta'ala binafsih. Dalam kitab Pati Faridah pun dah sebut, qiyamu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri, itu ada dua maksud. Maksud yang paling akrab, yang lebih hampir, iaitu menafikan Tuhan tu sifat, tu asal dia. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, ya, menafikan sifat. Kerana kita sabitkan Allah tu zat. Jadi sebab tu dikatakan qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, dia tidak berhajat pada sesuatu atau tidak berdiri pada sesuatu. Ya, kerana ada betul, kerana dia zat. Zat dia tak berdiri. Yang berdiri pada sesuatu adalah sifat. Sifat dia berdiri pada sesuatu. Contoh, saya lalu contoh saya gula lah. Sebab tu kecil manis. Gula tu zat. Sifat dia manis. Siapa berdiri kat siapa? Manis yang menumpang gula. Manis yang duduk di gula, bukan gula duduk di manis. Tu faham tu. Jadi gula tu zat. Maka dia tak berdiri dengan siapa-siapa gula tu. Yang berdiri kat dia tu sifat manis. Jadi Allah tu zat, bukan sifat. Maka wajib kata qiyamuhu ta'ala binafsih. Makna kedua, qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendiri, makna tidak ada yang menjadikan Allah. Allah wujud dengan sendirinya. Qiyamuhu ta'ala binafsih makna adanya Allah sendirinya, tidak ada menjadikan. Jadi dua maksud. Dalam Pati Faridah pun disebut begitu. Habis.
maka tidaklah ia bersifat dengan sifat ma'ani. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsi itu sifat yang mana kalau kita kata Allah tidak bersifat dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsi, maka dia adalah sifat bukan zat. Bila dia sifat, dia tidak boleh bersifat pula dengan sifat ma'ani, sebab yang bersifat dengan sifat ma'ani adalah zat, bukan sifat. Dan maknawiyah, bila tak ada sifat ma'ani, tak adalah maknawiyah. Allah tu zat. Ya, Allah tu zat. Bila dia zat, layak dia bersifat qudrat. Sifat ma'ani. Bila dia ada sifat qudrat, maka dia kaunuhu qadiran. Juga sifat maknawiyah. Tapi kalau diri dia tu bukan zat, kita nafikan, kita kata sifat, maka tak boleh bersifat dengan sifat ma'ani. Itulah mantik. Fahaman dia. Demikian juga jika berkendak daripada yang menjadikan pun mustahil. Sama maksud. Jadi sebab tu qiyamuhu ta'ala binafsi ada dua maksud. Maka kalau dia berkendak pada yang menjadikan, maka bukanlah ia qadim. Padahal wajib qidam dan baqa' pada dalil yang sebelum ni. Dalil mengatakan Tuhan bersifat qiyamuhu ta'ala binafsi, dia tak buat qiyam pun. Nampak? Ada qiyam? Tak ada pun. Ada dalil. Dia buat apa? Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allahi wallahul ghaniyul hamid. Itu dalil qiyamuhu ta'ala binafsi. Di mana nak nampak qiyamuhu ta'ala binafsi tu? Satu, antumul fuqara, kamu tu semua fakir. Fakir mana apa? Berhajat pada sesuatu. Kita ni berhajat pada Allah, kita tak sempurna. Allah bersifat ghani, mana kaya. Maha kaya tu apa dia? Tidak berhajat pada sesuatu. Maka bahasa yang lebih nampak dekat, qiyamuhu binafsi. Sebab tu ditukar kepada qiyamuhu binafsi. Dia lebih dekat nampak. Itu dia. Sebab apa gitu? Sebab orang ada kes. Orang yang terjemahkan sifat ghani Tuhan kan, Allahul ghani. Hayyun, qayyum, ghani. Dia kata Allah sifat ghani. Ghani makna kaya. Okey, dia faham kaya. Dia tak buat qiyamuhu ta'ala binafsi, dia ngaji sifat asma'. Apa beza mengaji dengan sifat 20 dengan asma'? Kalau ngaji sifat asma', sifat nama Tuhan, Allah ghani, kaya. Dia pun terjemah makna Tuhan tu kaya, kaya lah. Apa tanda dia kaya? Ya, alam ni dia punya. Harta kekayaan ni dia punya. Bumi ni milik dia. Tu Tuhan kaya, kata dia. Dalam buku pun ada juga. Buku-buku sekolah pun ada yang terjemah gitu. Salah. Ya. Itu bukan maksud kaya Tuhan. Ghani di sini tengok balik dalam kitab Tauhid. Ghani, sifat Tuhan ghani itu bukan maksudnya begitu. Maksudnya tidak berhajat pada sesuatu. Itu mana kaya. Bukan milik. Ya. Sifat tamlik lain, sifat ghani lain. Allah ghani. Maha kaya makna tidak berhajat pada sesuatu. Ada yang bubuh sifat qiyamuhu ta'ala binafsi sesuai dengan dalil ni. Aku nanti orang tanya, ustaz, apa hal ni qiyamuhu ta'ala binafsi dalil dia huwal ghani? Kita tak tahu nak jawab. Entah ghani tu kaya dia tak? Duduk sendiri kot. Pening. Tak. Ghani itu sendiri tidak berhajat pada sesuatu. Maka qiyamuhu ta'ala binafsi pun tidak berhajat pada sesuatu. Sama pada maknanya. Dia. Okey, makna wahdaniyat ni juga penting. Apalah. Wahdaniyat ni juga intipati dalam ilmu tauhid. Dalam sifat 20 tu sendiri wahdaniyat intipati, mukhalafah pun dia juga. Keseluruhan hakikat zat Allah mukhalafah. Keseluruhan memaham diri Allah Taala itu esa dalam wahdaniyat. Ya. Okey. Bila sebut wahdaniyat, tuan-tuan pun faham wahdaniyat artinya esa. Esa Allah Ta'ala, esa zat, esa sifat, esa af'al. Dia main esa tu guna dengan bahasa Arab, dia mula dah dia pening lah. Tak faham mana tu. Esa zat, esa sifat, esa af'al. Bahasa tauhid tu kena sentiasa dimainkan dalam diri kita. Kita ingat lah, ada zat, ada sifat, ada af'al. Zat, sifat, af'al. Kira nama bini tadi lah. Tak boleh kira yang tu susah ngaji tauhid ni. Dia bahagian dia.
Tapi tak banyak tauhid ni, senang ingat. Fiqh lagi banyak. Istilah fiqh lagi, ya Allah. Kadang-kadang tak pernah jumpa pada. Ya. Bila kata Allah tu Esa, bukan sekadar kata Allah tu satu. Bahas dia bukan gitu. Allah tu satu dah. Menunjukkan dia bila dia mukhalafah, berlainan dengan yang lain, maka dia tunggal. Dia tak ada gu. Dia tak ada kawan. Yang jenis ada kawan, ada gu ni, tu tak kira tak dalam wahdaniyat. Jadi sebab tu dia berlainan dengan sesuatu. Bila dia berlainan, dia Esa lah. Diri dia, zatnya Esa, sifatnya pun Esa, af'al pun Esa. Jadi kalau kita bahas, wahdaniyat terbagi pada 3. Sebenarnya ada slide ni yang tauhid ni saya tak bawa. Dia bagi 3. Asa pada zat, asa pada sifat, asa pada af'al. Dia bagi 3 tu. Kita kena mengesakan Allah zatnya Esa, mengesakan Allah sifatnya pun Esa, ya, perbuatan Allah pun Esa. Itulah pegangan i'tiqad kita. Maka bila kata Allah tu Esa pada zat, kerana dia sifat salbiah, kena buh tidak. Kan tadi teori sifat salbiah dia kena buh tidak. Nak buh tidak apa zat tu? Bila kata si zat dia tidak serupa juga dengan sesuatu, tidak berbilang-bilang zatnya. Kena buh tidak. Tidak berbilang-bilang zatnya, tidak berbilang-bilang sifatnya, tidak berbilang-bilang af'alnya. Itu pasal konsep yang kata salbiah tu. Bila dah kita sebut tidak berbilang-bilang zat, tidak berbilang-bilang sifat, tidak berbilang-bilang af'al, itu yang datang kam muttasil, kam munfasil. Nampak? Nampaklah macam mana dia datang kam. Pasal ada orang komplain ni. Mengajar tauhid orang kampung, dia kata duk mengaji kam tu, kam ni. Saya tak boleh panas. Ya. Kita sepatutnya asatizah, kita fahamkan masyarakat benda yang tak faham tu, bukan kita condemn. Dia tak faham, dia jumpa pasal lah, tapi bukan satu ilmu yang mengawal. Dia kata tu ilmu yang berkait dengan ilmu mantik. Ya, ilmu yang berkait dengan ilmu mantik tak ada sangkut paut dengan ilmu tauhid. Tinggalkan, dia kata tu bahas mantik dia kata, bahas orang ahli falsafah. Buanglah ilmu falsafah yang ada dalam kitab tauhid tu. Dia bercakap bukan ahli dia. Ya. Bila kita bukan ahli dia, kita bercakap, kita condemn kesuka hati kita. Ya. Sebab tu dalam ilmu fiqh, cari kepakaran dia orang yang pakar dalam bidang fiqh. Jangan cari orang yang bidang tauhid. Dalam ilmu tauhid, cari kepakaran dia orang yang pakar dalam bidang ilmu tauhid lah. Sebab demo ni pakar lah, dia tak buang benda ni, dia ajar juga. Sebab dia tahu keperluan. Sebab dia tengok balik pada situ. Ni yang saya nak terang ni. Ya, kitab ni juga disematkan masalah kam muttasil munfasil. Maknanya benda tu basic. Benda tu tak boleh buang. Kalau buang, ulama buang lah. Kitab Fatih Faridah lagi ringan pada kitab ni, lagi nipis. Tetap dia bubuh kam muttasil munfasil. Diterangkan juga mana benda tu tak boleh lari. Ya, sebab dia berkait dengan masalah faham tadi. Kamu faham tak Allah bersifat wahdaniyat? Faham. Allah tu Esa. Esa apa? Esa zat, Esa sifat, Esa af'al. Okey, tak boleh lari lah tu. Tu memang basic. Ya. Okey, bila dia sifat salbiah, dia mesti menafikan sifat yang kekurangan. Apa kekurangannya? Berbilang-bilang lah. Berbilang-bilang zat, berbilang-bilang sifat, berbilang-bilang af'al. Baik. Bila kait itu, zat, sifat, af'al, dia ada muttasil, ada munfasil. Bila ada, tak boleh buang nama. Tak nak sebut lah muttasil, munfasil tu. Nak buang pasal apa benda tu wujud. Zat dia ada muttasil, dia ada munfasil. Okey. Macam mana? Muttasil, munfasil. Benda tu ada sekitar kita benarnya. Cuma bila kita tak masuk dalam istilah tauhid, kita tak pernah sebut lah. Ya. Perbuatan harian kita tak sebut. Ya. Okey, ini apa? Salah satu jenis zat. Yang ni senang boleh tunjuk. Zat tu tak boleh tunjuk. Zat. Botol ni zat. Okey. Ada berapa biji tuan-tuan?
Satu. Ya. Sebiji. Minjam satu lagi. Ibu pergelas tak nampak. Okey. Berapa zat? Dua zat. Bercerai ke pisah? Pisah. Dua yang pisah. Munfasil. Zat yang dua bercerai munfasil. Saya buang satu. Tuan-tuan kira satu kan? Saya kira dua. Berbilang-bilang ni tuan, bukan satu. Pasal berbilang secara mutasil. Mutasil. Dalam diri zat yang satu dia berbilang-bilang juga. Mana bilangnya Ustaz? Ada atas bawah tu berbilang. Tuhan tak ada atas bawah. Ada tepi tengah dalam. Tu berbilang. Tersusun dengan jirim. Nampak ni? Tu kena mengaji ilmu jirim. Dia pandai. Dia suruh kita buang ilmu mengaji jirim jisim ni. Senang dia nak berhujah. Bagi dia masuk, dia kalah. Dia akan kalah. Ni jenis apa? Jenis jirim. Jirim bersusun-susun dengan jirim. Jadilah jisim. Panggil mujassimah. Marah dia mau. Dia ada tersusun daripada molekul-molekul, tersusun daripada beberapa jenis plastik kat sini. Berbilang lah ni, bukan satu, berbilang. Tapi dalam zat yang satu. Dia panggil muttasil, berhubung-hubung tapi berbilang-bilang. Jadi Allah Ta'ala tak boleh gambar zat dia. Sebab dia Esa. Tidak ada atas, tak ada bawah, tak ada tepi. Dia tidak berbilang-bilang. Tapi kita yakin Allah itu sifatnya Esa pada muttasil. Yang duk baca percakapan tadi sebab kita ada berbilang-bilang. Berbilang-bilang yang kita nafikan. Allah tidak berbilang dua. Ini munfasil. Dua zat. Ada berapa Tuhan buat Allah? Ada dua. Satu duduk atas, satu duduk bawah. Itu mustahil. Sebab dia berbilang-bilang secara munfasil. Ada seorang dia Tuhan, tapi dia yang buat alam semua. Ya. Tapi dia tu jenis ada kepala, ada tangan, ada kaki. Itu berbilang juga. Dia jenis roh, berbilang juga. Dia jenis cahaya. Ya. Dia kata bicara tentang Nur Muhammad tu syirik. Tahu alasan ni apa? Dia kata sebab Allahu nurun. Ya. Allah tu nur. Dalam Quran sebut Allah tu nur, atau disebut nur dalam Quran, maknanya Allah. Jadi setengah daripada puak Zahiriyah ni, dia faham Allah tu cahaya. Ni kena penting ilmu tauhid ni dah. Cahaya tu jirim dan jauhar. Jirim yang halus namanya jauhar. Bila dia jauhar, dia berbilang-bilang. Tuhan bukan jenis tu, bukan nur. Nur Allahu nurus samawati wal ardh. Apa ayat dia? Allahu nurus samawati wal ardh. Dia kata Allah tu lah nur langit dan bumi. Jadi nur tu mana apa dia kata? Nur tu Allah. Allah tu nur kata dia. Jadi ada orang yang Zahiriyah ni yang mentafsir Quran dengan cara lahiriah atau zahir, sesat dia bila kata Tuhan tu nur. Tapi bila kata Nabi Muhammad tu nur, marah pula dah. Ya, tak salah. Kita kata nur Muhammad, Allah Muhammad tu nur sebab dia makhluk. Nur pun makhluk, Allah Muhammad pun makhluk. Tapi tidak, dia kata nur tu Allah. Tu jaga tu tafsiran tu. Ya, mentafsirkan Al-Quran menjadi sesat. Ya. Kita sebab tu ulama dikarang kita tauhid, belajar tauhid dulu. Kemudian bila kita tafsir, ada yang menyalahi dalam akidah, kita takwil. Inilah kata ilmu yang menjaga akidah kita dalam semua hal. Nak jadi ahli tafsir, dia jaga tafsiran kita jangan sesat. Nak menghukum pun dia jaga akidah kita. Jangan sampai sesat. Tu ilmu ni penting. Okey. Itu wadaniat. Okey, habis. Betul tuan-tuan hafal, bagi tahulah kamu tasir, kamu fasir, menafikan berbilang-bilang pada zat. Ada dua Tuhan, tiga Tuhan, tak boleh. Itu munfasil. Yang mutasir tu berbilang, dia bersusun-susun dengan jirim dan jisim jauhar. Aurat. Itu bersusun namanya. Ada tangan, ada kaki, ada dua tangan, dua biji mata tu berbilang-bilang. Itu bukan makna wahid.
menafikan sebab dia menyerupai sesuatu. Balik pada Allah bersifat mukhalafah tadi. Nampak? Dia ada kait antara wahdaniyah dan mukhalafah. Baik. Jadi maknanya kena terangkan jugalah ahkam mutasil mufasil ni semampu boleh pada masyarakat. Ya. Agak dia tak faham, tak apa, pindah dulu. Tak dia kan berat mana. Nampak dia berat, kita bagi laju sikit. Nanti sekali lagi kita ulang balik 3-4 kali, insya-Allah. Nampak? Dia tak nampak tu sebab baru jumpa, baru kenal ilmu tauhid, memang tak faham. Okey, itu antara benda yang penting dalam ni. Cuma kenapa berbilang-bilang pada sifat? Berbilang-bilang pada sifat, memang bilanglah Ustaz, 20 sifat Allah, berbilanglah. Macam nak jawab? Bukan maksud gitu. Maksudnya pada satu sifat kudrat contohnya, dia tidak ada dua kudrat. Iradat tidak ada dua iradat. Ilmu tak ada dua ilmu. Dia kata ilmu Tuhan kan banyak. Tak, ilmu Tuhan satu. Tapi luas. Banyak tu lain, tak sesuai dengan Tuhan. Ilmu Tuhan tu satu, tetapi inkishaf, luas, tersingkap. Tak ada dinding. Banyak tu makna kekurangan. Kita banyak. Mana banyak? Mula bodoh itu baru pandai. Nak tahu berapa ni banyak air yang saya minum tadi, berapa yang tinggal baki, kena ukur dengan alat ukur. Tu mana bodoh baru tahu. Ngaku diri sendiri. Manusia ni bodoh. Jadi ilmu dia peringkat, dia boleh tak tahu, boleh tahu. Dia tahu ada detail, ada tak detail. Jadi dia banyak peringkat. Tu pakai 2 ilmu, 3 ilmu, 4 ilmu. Dia boleh tak tahu, boleh tahu. Ada yang kita boleh kira, ada tak boleh kira. Ada yang kasbi, boleh kita usaha, ada yang tak boleh. Ilmu Tuhan tak begitu. Atau makna esa pada sifat. Maka tak boleh menyifatkan sesuatu yang lain pada Allah sama dengan sifat Allah. Itu panggil munfasil. Nafikan munfasil. Dia kata tangan dia macam tangan Allah. Itu zat. Tak boleh menyamakan pada munfasil. Ilmu dia sama dengan ilmu Tuhan. Itu bohong. Itu kata dua ilmu yang dipersamakan walaupun dia ambil juzuk. Okey. Kalau berbilang pada zat Allah Ta'ala, Allah bersifat ilmu, tapi dia faham ilmu Tuhan tu ada yang Tuhan tahu, ada yang Tuhan tak tahu. Itu makna berbilang. Mustahil. Kemudian pada af'al perbuatan Allah khilaf ulama. Ada ulama dia kata pada yang munfasil memang berbilang. Buat matahari, buat bulan, buat bintang, buat tu banyaklah, mana boleh kita kata tak ada munfasil. Kata ulama sebagian tak, dia tetap juga munfasil pun tidak berbilang sebab datang daripada Allah yang satu. Itu khilaf lah. Ada ulama kata kam mutasil munfasil pada zat, pada af'al tak ada. Dia ada mutasil dia, munfasil tak ada. Okey. Habis tu bahasnya. Kemudian sifat ma'ani. Masuk sifat ma'ani, kena faham makna sifat ma'ani itu sendiri. Apa sifat ma'ani, hafazlah artinya sifat ma'ani, kenyataan dan bahasan sifat-sifat ma'ani. Sifat ma'ani 3,5. Dia lagi sejam ikut. Adalah sifat ma'ani itu, iaitu tiap-tiap sifat yang qadim lagi mawjud, yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala, mewajibkan ia akan hukum. Apa dia hukum dia? Maknawiyah yang lagi akan datang. Banyaknya 7 sifat, iaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Apa dia makni? Asal perkataan makna. Ma'ani jamak dia. Okey. Dia sebenarnya sifat yang wujudi. Tak sama dengan tadi. Ingat balik. Nafsiyah sifat hal. Salbiah sifat nafi. Mari ma'ani dia sifat wujudi. Makna menunjukkan ada.
Wujud, ada sifat tu. Maka sebab tu dia kata sifatun qadimatun wujudiyatun. Dalam Arabnya lah. Qaimatun bizat. Yang tu kena terangkan. Ma'ani ni apa beza dengan yang? Sebab dia sifat wujudiyah. Dibangsakan kepada wujud. Apa yang wujud? Contoh, ilmu. Ilmu tu dikirakan ada dan tak ada. Adakah ustaz tu nak ngajar orang ada ilmu ke dia? Kita sebut ada, kita sendiri sebut ada benda tu. Tapi kita tak sebutlah ma'ani. Itulah ma'ani. Faham? Hidup ke ustaz tu? Hidup lagi kan? Hidup tu sebenarnya kita ma'anikan dia. Kita sifatkan orang tu dengan sifat ma'ani. Sebab ada tak wujud hayat pada diri dia? Seolah-olah hayat tu dia hidup, dia benda wujud. Ilmu, benda tu wujud. Tapi boleh nampak? Tak boleh. Ilmu tak boleh nampak. Hidup pun sebenarnya tak boleh nampak. Di mana hidup? Kita sifatkan saja sifat tu pada orang. Tapi dia ada. Basar, melihat. Itu juga. Sampai ila akhirih. Maka sebab tu dia panggil sifat ma'ani. Kata ulama, jika disingkapkan pandangan manusia, nampak sifat ma'ani. Sifat ma'ani Allah tu nampak. Tapi oleh kerana tak disingkapkan, dihijabkan pandangan mata manusia, maka kita tak nampak sifat ilmu Tuhan, sifat. Kita nampak kesan. Yang kita nampak tu kesan sifat. Kesan sifat tu lain lah. Ya. Maksur. Ya. Kesan sifat ilmu dan kudrat dan iradat, maka terjadi alam ni. Itu kesan. Bukan sifat ilmu tu sendiri dah. Tak nampak sifat ilmu tak nampak. Tapi ada tak? Confirm ada. Kalau tak ada sifat ilmu, tak ada lah alam ni. Sebab nak buat alam ni kena ada ilmu. Kena ada kudrat. Kena wujud kudrat tu. Jadi tu panggil sifat wujudiyatun. Tapi wujudnya mana? Wujudnya qadimah. Qadim. Kayak kias pada semua sifat tu. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Habis. Itulah sifat ma'ani. Yang penting. Saya sebut semua. Bagi dia faham ma'ani dulu. Okey. Kudrat artinya kuasa, iradat. Tuan-tuan tengok terjemah ni dia kata apa? Kudrat artinya kuasa. Ni satulah khilaf. Dalam masyarakat Melayu kita, dia berlaku dalam masyarakat Melayu. Saya teranglah. Ada dua golongan pengajian ilmu tauhid. Satu golongan dia cenderung kepada Syekh Fatani. Maka kitab yang dirujuk Aqidatul Najib, Durus Samin, ya, dan berbagai lagi lah. Dan kita tak boleh nafikan Syekh Fatani juga orang yang alim dalam ilmu tauhid. Matan Jauharah tu diterjemahkan dalam bahasa Melayu setebal ni. Dia Matan Jauharah, Jauharah tu tauhid. Ada kat saya tu. Ada orang bagi hadiah. Memang kita kata bukan calang-calang orang lah, yang katakan Syekh Fatani. Dan Syekh Fatani dia menggunakan terjemahan sifat ma'ani dia, kudrat artinya kuasa. Sama dalam kitab ni. Ya. Berbeza dengan Padai. Rahimullah. Padai dia kata perkuasa. Tapi yang berlaku bahas, ulama tak bergaduh tentang perkuasa, pelihat, pendengar. Dia sesuatu juga tu, pelihat, pendengar, perkuasa. Tapi duk bahas berkelahi dalam perkata. Syekh Padai dia kata perkata bukan berkata. Kan kita kata perkata, berkata-kata. Sama dengan Syekh Daud. Jadi berkelahi dalam kalam tu perkata tu. Benda tu tak berat sangat bagi saya lah. Tapi oleh kerana kita ada sifat ta'asub, memang ada perbahasan masing-masing dengan hujah masing-masing. Orang ni kata terjemah perkata tidak datang daripada sifat isim tu isim ni. Saya pun tak ingat lah. Ya, isim. Jadi ni pengalaman lah. Sebab masa saya mengaji dulu,
Kami mengaji kitab selain daripada kitab ni, kita mengaji, mula-mula ngaji kitab Faridatul Faraid, dia pengaruh dengan Fataniyah, Syedok Fataniyah. Faridatul Faraid ni dia pengaruh belah situ. Lepas tu kita buka Faridatul Faraid, Apati Faridah, dia lebih kurang terjemah dengan sama dengan Syedok Fatani. Kemudian kami ngaji kitab Hidayatul Mutafakirin. Hidayatul Mutafakirin ni dia macam terpengaruh dengan Padai. Dia berkuasa, berkata. Jadi guru kami terang lah, kita mengaji, kita tak beza-beza kan. Dia kata yang mengatakan berkuasa ni betul juga, Allah bersifat kuasa. Cuma orang yang kata ni, dia kata sebab kalau kata dia kata itu maknanya dia bersifat macam kita, bercakap-cakap gitu, berkata-kata. Maknanya kita tak reti bercakap, tapi Tuhan bagi kita bercakap. Dia faham itu. Kita bersifat melihat, bukan kita melihat, Allah yang bagi kita lihat. Jadi kita melihatlah. Kalau kata Allah melihat, mana dia sama dengan kita, dia kata gitu. Itu asas yang berlaku tu. Maka diubahkan di segi bahasa, dia kata perlihatlah. Sebab perlihat ni dia yang bagi kita lihat dan dia melihat. Itu hujah asalnya. Kemudian dikaitkan dengan ilmu lughah dan sebagainya. Jadi kita tak nak berkelahi. Siapa nak kata Allah bersifat berkata. Siapa nak kata sifat berkata pun boleh. Tapi dia faham, muradnya kata-kata Allah, sifat Allah tak sama dengan makhluk. Tu yang penting. So, tak nak berkelahi. Kita nak berkelahi benda-benda macam tu. Wahabi ni cari jalan lah. Ya. Saya bagi kuliah yang sama juga macam tuan-tuan ni, tapi lebih ringkas lah. Di program fuqaha. Saya cakap benda yang sama. Dia kata tu saya berkelahi benda tu. Ya. Sebab masih ada hujah. Cuma kecenderungan, mungkin ada kecenderungan. Ya. Sebab Allah yarham orang tua saya pernah berjumpa dengan besan ya. Haji Saleh Syed juga nama, tapi bukan Saleh Musa. Dia panggil Lebay Saleh. Duduk betul Pekan Syed. Warak orangnya, kalau orang kata dia separuh wali ya. Memang mahir kitab Fatani. Orang petani betul, orang petani yang mari ke tanah Melayu. Ya. Jadi bila duduk bising pasal perkata apa semua ni, orang tua saya tanyalah, Abang Haji kata dia. Abang Haji pegang mana, dia kata, perkata ke berkata? Padai ni macam mana faham dia kata kan. Kita dulu baca juga kitab dia tu, dia kata. Sekarang ni kita tak baca dah, dia kata, sebab kita tak apa boleh pergi, dia kata, perkata tu. Sebab dalam bahasa Melayu kita kena kait juga. Ya, bahasa Melayu ada tak istilah perkata? Kita terjemah ke bahasa Melayu, alih bahasa qudrah kepada bahasa Melayu. Kalam ke bahasa Melayu. Ada tak dalam kamus Melayu perkataan perkata ataupun perkuasa? Tu yang timbul masalah tu. Jadi orang Melayu dia faham. Dia kata kalau kata perkata, kata orang tu saya, itu isim alat. Pemukul, itu isim alat. Ada per. Tu cikgu bahasa Melayu cakap tu. Orang tu saya tu cikgu bahasa Melayu. Jadi dia kata, dia tak baru terima lah pandangan Padai. Tapi tak menyesatkan, kami tak menyesatkan. Tapi masalah ni, orang yang tak asuk pada Padai ni, sampai dia kadang-kadang ada setengah tu, sampai dia hampir punya akidah tak dia pakai langsung. Dia kata, Allah bukan sifat kuasa, dia kata. Jangan sampai macam tu, ni masalah khilaf bahasa Melayu je. Hakikat ni yang pegang, Allah sama dengan makhluk. Tak. Kita tak kata Allah bersifat berkata-kata sama kata-kata dengan makhluk. Tak. Itu khilaf bahasa Melayu. Nak bubuh bahasa Melayu sesuai apa tu? Tu je. Dan kita tak ada rujukan kamus Melayu yang tepat dalam membezakan perkata dan berkata. Ada. Cari kamus Melayu yang boleh membezakan dua makna tu. Melainkan itu ijtihad Padai. Kita terimalah ijtihad dia sebagai seorang ijtihad ulama, tapi tak boleh menafikan pandangan orang lain. Ya, kita hormati kerana dia ulama dan kita kata boleh. Saya terima je, dia kata itu perkata. Tapi tak boleh menafikan Syekh Daud. Sebab dia juga juru bahasa Melayu
yang mana menterjemahkan kitab Arab dari Tuhfah Nihayah kepada bahasa Melayu tak ada orang lain, Syekh Daud. Yang kitab dia Nusantara pakai tu. Jadi benda tu ringan je sebenarnya, tapi bila kita fanatik kan, taksub kan, dia akan jadi berpecah dua. Sedangkan kita ahli sunnah duk berjuang ni sifat 20, tapi kita duk berkelahi benda yang remeh. Ini merugikan, buang masa. Ya, apalah, siapa nak mengaji Baqarah, mengaji, tak kisah. Ya, kita nak mengaji, semua kitab kita mengaji. Ya, tapi jangan taksub. Benda tu khilaf dalam bahasa Melayu. Hakikatnya dia guna kudrat juga kitab mana pun. Dia tak ubah. Kotlah kitab Mesir kudrat, kitab Arab Saudi lain sikit kot. Tak, sama je kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama bahasa kalam. Cuma terjemah Melayu dia beza. Jadi yang nak habis hakikat nak ambil mana? Ambil hakikatnya kudrat Allah, kuasanya tak sama dengan sesuatu makhluk. Itu benda-benda yang penting dalam ilmu tauhid. Ya, kan kita nak menghadap masyarakat pula kan. Okey, habis itu kudrat, iradat sama. Okey, bagi dia nak cari yang susah-susah. Bila sebut kudrat iradat berkait dengan apa? Suluhiyah qadim, tajziz hadis. Ya, kena ngajar ke suluhiyah qadim, tajziz hadis ni? Ajar sekali lalu lah. Orang tak faham tu biar lah. Dia bukan masuk wajib pun. Tapi kalau bagi faham bagus. Itu dia. Ya. Jangan sampai tuan-tuan hukumkan tak faham suluhiyah qadim, tajziz hadis masuk neraka. Janganlah, sian kawan tu. Dia pun teringin masuk neraka juga. Takkan sampai tahap tak faham tu dia masuk neraka. Menafikan dia tak boleh. Baik. Okey, ada takluk. Tengok dalam kudrat tu, apa arti kudrat dan apa maknanya. Dia ada takluk dia. Okey. Saya nak bahas satu je tu. Maka adalah kudrat itu takluk ia semata-mata dengan mungkin. Itu satu. Yang tu penting. Faham? Jumpa tak? Saya ulang balik. Kudrat artinya kuasa Allah Ta'ala. Maka maknanya itu ialah satu sifat yang mawjud lagi qadim yang berdiri ia dengan zat. Yang mendatangkan ia dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin atau mentiadakan bagi yang muafakat iradat. Yang ini tiada mengada ia akan satu melainkan dengan kehendaknya. Iradat tadi. Maka adalah kudrat itu takluk ia semata-mata dengan mungkin. Tu kau tak faham. Alih faham kot ustaz kan. Okey. Ingat satu perkara dalam Aqidatul Najih disebut ya, yang dikatakan kudrat itu sifat ijad, mengadakan. Tu kerja dia. Apa kerja kudrat? Kerja kudrat ijad, mengadakan. Dia panggil takluk ijad. Yang kata iradat, takluk takhsis, menentukan. Lepas tu dia kena ada dua-dua. Mengadakan, menentu tak sama. Mengadakan daripada tak ada kepada ada. Bila jadi kan, itu takhsis, iradat. Yang mati menghidupkan Allah. Tapi bila Tuhan mati hidupkan? Dengan iradat dia. Takhsis. Ya. Okey. Ya. Jadi sebab tu, kedua-dua kudrat dan iradat ini takluk secara umumnya. Takluk ni apa pula? Takluk ni tadi taksir dia, kesan daripada sifat tersebut, bergantungan dengan sifat tersebut. Sifat apa ni, kudrat tadi kita kata mengadakan. Atau mengadakan tu takluk. Ada sesuatu tu dengan sebab sifat kudrat, itu takluk tu ya. Takluk mengadakan. Tapi takluk dia dengan yang jadi tadi ni, taksir dia kepada mungkin. Mungkin saja. Apa pula mungkin? Barang yang boleh berlaku. Kalau barang yang tidak berlaku, tak takluk dengan kudrat. Itu penting. Ini ilmu, saya kata ni, kata ilmu mantik tak betul ni kata dia. Orang tak reti kan. Sebab tu saya tak ngaji sifat 20 dah. Pening dia tu. Ada pula ilmu takluk tu takluk ni. Entahlah siapa yang belajar ilmu takluk ni.
Kisah Nabi Idris alaihi salam disebut dalam kitab Aqdul Najin, disebut dalam kitab Syadoq pada ya. Nabi Idris ni masyhur, dialah orang yang mula jadi khayyat, mana tukang jahit. Jadi kerja dia duduk satu ketika tu dia ambilnya nak masuk lubang jarum tu dengan benang. Datang iblis. Oh derih dia. Bahasa kita lah sini ya. Boleh tak Tuhan kau, dia kata, masukkan dunia ni ataupun unta dalam lubang jarum. Ya. Jadi Nabi Idris geram lah. Ya, ada pun soal gitu. Boleh tak Tuhan masukkan unta dalam lubang jarum? Dia ambil jarum, cucuk mata iblis tu, buta sebelah. Ya. Jadi di situ timbul ni takluk ni. Boleh ke tak boleh buat tu panggil takluk. Ya. Had kuasa Tuhan tu, boleh ke taraf dia sampai boleh masukkan lubang unta dalam lubang jarum, atau dunia ni dalam lubang jarum? Ya. Tak dijawab oleh Nabi Idris. Kenapa tak dijawab? Kerana soalan tu soalan inat. Dia bukan nak tahu, bukan nak beriman, dia nak memperlekehkan, dia nak ingkarkan sifat Allah. Jadi kait dengan hukum cerita kita, dia berkait dengan takluk. Okey, maksud kata dia tanpa membesarkan lubang jarum, kata ulama. Tanpa membesarkan lubang jarum, disumbatnya unta dalam lubang jarum. Memang tak boleh. Diterima akal tak? Tak terima akal. Mungkin tak? Tak mungkin. Maka tidak takluk dengan kudrat Allah. Inilah ilmu yang dibahaskan Ustaz. Ya. Orang mengaji ilmu hakikat. Ada satu grup di Kuala Lumpur, di mana-mana. Dia bahas bab tu je. Ya. Dia sampai dia cabar, dia kata, boleh tak Tuhan tu buat satu, kalau betul Tuhan tu berkuasa, dia kata, boleh tak buat satu dinding yang mana dia sendiri tak boleh lompat. Dia buat soalan tu, selaru. Jadi kalau dia boleh buat dinding, tak boleh buat dinding setinggi-tinggi yang dia tak boleh lompat, mana dia lemah? Ya. Dia boleh buat cerita Tuhan tu macam katak lah itu. Ajaran sesat ni begitu kan. Dia makin koyak. Cerita pasal Tuhan. Kononnya nak menyucikan Tuhan dengan sifat kekurangan. Cerita Bahar Suludin kononnya. Kalau dia boleh buatlah bangunan tu setinggi-tingginya sampai dia tak boleh lompat, lemah pula dia kerana tak boleh lompat. Dia bagi confuse. Jadi ulama dah jawab soalan tu sekarang daripada dulu kita. Ya, soalan tu sekarang dari dulu lagi zaman Nabi Idris alaihissalam. Nabi dia tak jawab sebab setan yang tanya. Kalau orang tanya dia kena jawab. Sebab amanah dia Rasul. Maka jawapan dia tidak ada takluk kudrat pada benda yang mustahil. Takluk dia kepada benda yang harus sahaja. Jadi pada akal tak boleh benda kecil disumbat dengan benda besar. Maka kalau kita kata tak boleh Tuhan buat tu lemah, tak, bukan lemah, sebab dia tidak takluk dengan kudrat. Tak takluk dengan kudrat. Dia tak kait dengan kudrat Tuhan. Benda mustahil berlaku, mana boleh. Contoh lagi, kot lebih senang. Tadi tak apa nampak. Tuhan tu ada anak. Tak ada kan? Boleh tak dia buat anak dah sini? Kita kata tak boleh. Lemah Tuhan dia tak? Tu orang mengaji hakikat. Lemah Tuhan tu. Baik. Kalau boleh buat, mustahil. Mana boleh buat? Ada lemah? Tak lemah. Sebab benda mustahil tak berkait dengan kudrat. Tidak takluk dengan kudrat. Dengan iradat. Nampak? Faham tak? Sebab tu dia bubuh sini, nampak? Kitab ni dia tak tinggal benda tu. Supaya kita faham betul. Tak takluk dengan mungkin. Dia takluk dengan mungkin je. Tak takluk dengan benda mustahil. Maka adalah kudrat itu takluk ia semata-mata dengan mungkin. Iaitu takluk yang harus dengan 3 takluk pula. Dalam takluk harus tu pecah 3. Tu kesuluhul qadim. Kemudian tanjizi hadis. Kemudian apa lagi satu? Tanjizi qadim. Yang ketiga dia betul qabdah situ. Betul lah. Okey. Takluk ni pun satu juga. Suluhul qadim. Ya, patut pada azali. Senang terjemah gitu je. Patut pada azali. Ya. Sebelum jadi suatu ada Allah berkuasa.
Contoh jadikan alam. Sebelum alam jadikan, patut tak Tuhan jadikan? Ada kuasa tak Tuhan jadikan? Ada dah kuasa tapi dia tak buat lagi. Maka itu panggil suluhul qadim. Sebelum terjadi sesuatu, pada azali lagi, tiada masa yang berjangka, Allah Ta'ala dah berkuasa. Itu suluhul qadim. Takluk qudrat. Kemudian tanjizi hadis. Masa berlaku sekarang takluk dengan kuasa Tuhan. Ni yang berlaku sekarang depan mata kita ni sedang berlaku. Bertakluk dengan kuasa Tuhan. Ya, bertakluk dengan kuasa Tuhan. Maka itu dikenali tanjizi hadis. Tu je beza dia. Benda tu tak boleh nafi. Perkara yang sebelum berlaku ada takluk dengan kudrat Allah. Perkara yang sedang berlaku takluk dengan kudrat Allah. Nak bubuh label apa? Jadi tanjizi suluhi ni label je, label. Tapi bila bubuh label banyak pening punya. Dia pening. Ya, dia label dia. Benda tu hakiki. Tak boleh nafikan. Takkan kita kata masa sedang berlaku ni tak ada takluk dengan kudrat Tuhan. Kafir. Mesti tak. Tapi nama dia apa? Bila kata akademik, belajar ilmu, dia mesti ada takrif. Nanti dikemas ilmu orang dulu. Namanya tanjizi hadis. Terlaksana apa yang ada pada azali berlaku hari ini. Ya. Okey. Kemudian dia pergi takluk qabdah. Genggaman Allah. Ya. Dia berkait dengan kuasa pada genggaman Tuhan. Maknanya bahawa adalah mungkin itu dalam genggaman Allah. Nama pun mungkin. Boleh jadi, boleh tidak. Ni hujan ke tak lagi? Ya. Dah Allah Ta'ala tentukan dah. Pada segi iradah ni tentulah nak hujan tak hujan. Tapi bila sampai masa nak turun hujan, Tuhan tak mau turunkan. Itu masih qabdah Tuhan. Siapa tak boleh kata apa. Ni kan isu apa Ustaz? Isu nisfu Sya'ban. Alhamdulillah makin lama makin orang doa amal mengaji, baca doa nisfu Sya'ban. Ya. Dia macam itulah musuh kita ni. Mula dia kata Nabi tak buat baca Yasin nisfu Sya'ban. Buat apa kata dia. Syekh Zaki ada sebut dalam kitab dia. Jadi orang pun mencari hujah, cari hujah. Dia kata kami berdoa je pun, baca Yasin, baca Quran, kemudian berdoa. Dia korek tentang doa pula. Dia korek tentang doa, dia kata doa ni salah. Pasal salah. Hampa paksa Tuhan ubah. Kan dalam doa nisfu Sya'ban tu, ya Allah Tuhan kami, apa doa saya tak hafal pun. Jika tertulislah pada fi umil kitab, pada apa ni dalam kitab apa Lauhul Mahfuz, bahwasanya kami syaqiyun, berlakulah kecelakaan pada tahun ni, ya, maka kau ubahlah, famhu, ubahlah, ya. Betul kita pun bawa dalil macam mana qaulukal haq, ya, kau kata dalam Quran sendiri, dalam kalimah kau, ya, bahwasanya famhullahu ma yasha, aku padam apa yang aku kendaki. Ya. Jadi kita pegang takluk qabdah lah tu tuan-tuan. Apa pun yang Tuhan tentukan dalam mahfuz, itu bukan tentu jadi. Boleh saja Tuhan padam, ganti yang lain. Tu orang mengaji kitab tauhid dulu, orang amalkan tu, tak jadi syirik, tak jadi berdosa salah. Sebab apa? Dia faham tu kerja Allah. Takluk dengan takluk qabdah lah tu, genggaman Tuhan. Tuhan yang mengaku dalam Quran tu, famhu wa ma yasha. Baik, habis hang minta ubah orang, kerja Allah. Tu bukan minta perintah, tu minta tolong. Kita minta pada Tuhan nama doa. Memang aku lemah, memang aku ni tak tahu lagi tahun depan ni baik ke buruk ke jahat ke. Kata aku minta dia ubah. Kalau tertulis sekalipun, atas dasar hamba memohon pada Tuhan, Tuhan tak marah pun. Yang marah hamba, dengki. Jadi dengan kuasa Tuhan boleh ubah? Boleh. Itu takluk qabdah. Ya, dia dengan genggaman dia. Tu panggil apa ni, dalam segi kudrat dia tu, kuasa dia apa kita kata, dia ada yang menentukan pada sesuatu perkara tu dengan Tuhan tentukan sendiri, ada asbab musabab. Tu banyak lagi nak bahas tu. Tu sikitlah tentang kudrat, takluk qabdah. Baca cerita di 10 kan panjang cerita.
Dalil akal apa semua sama je, dalil akal dia sama je. Ada alam ni dah cukup. Iradat maujud lagi qadim berdiri dengan zat Allah Taala yang menentukan. Itu kata taksis. Tadi ijad. Sifat iradat tu sifat menentukan. Sama juga atas barang yang harus, mana mungkin. Tadi disebut mungkin, disebut harus, sama aja. Okey. Tapi dia punya syarah daripada bab iradat ni dia lain sikit pada qudrat. Dia kata kalau dah menentukan Allah Taala sesuatu, dia adalah menentukan sesuatu yang berlain-lainan. Mutaqabilat. Datanglah dalam kitab dia kata Tuhfatul Murid ala Jawharatul Tauhid, al-mumkinatul mutaqabilatu, wujuduna wal adamus sifatu, azminatu amkinatu jihatu, kadzal maqadiru ruwassiqatu. Berhadap berlawan segala mungkinat ni, kita ni berhadap berlawan. Mutaqabilat. Kita ni semua yang daripada Allah mutaqabilat. Ya. Ada siang kan ya? Siang. Maka lawannya malam. Kita laki lawan perempuan lah. Ya. Hidup lawannya mati. Sejuk lawannya panas. Mutaqabilat. Bila ada sejuk, tak adalah panas. Ya. Bila ada siang, tak ada malam. Dia mesti mutaqabilat. Jadi Allah tentukan ada pada malam, tidak ada pada siang. Ya. Tak, siang pada malam ada. Itu tak boleh, tak terima pada akal. Okey. Ada pada azminah, amkanah, ada pada tempat, dan juga ada jihad. Jadi sebab tu ini makhluk. Sebab tu tak boleh tetapkan Allah ada tempat. Sebab dia amkinah, mutaqabilat. Kemudian dalam muka surat seterus tu, ikut sini, muka surat lain. Lepas pada syair tu, itu nasihat dia lah, jaga-jaga kalimah dalil semua. Kemudian sifat ilmu tu tak banyak bahas dia. Dia sifat inkishaf, hayat, sama, basar. Game 4 lah. Kemudian maknawiyah, terus maknawiyah. Ya. Sama juga dalil. Sebab tu dia baca je. Dia tak ada dalil apa semua ambil pada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Senang. Cuma dia kira lain, dia keluar daripada sifat ma'ani. Okey. Kemudian mustahil fi haqqihi ta'ala. Secara totalnya al-mustahilu fi haqqihi ta'ala, ya, bermula yang mustahil atas Allah Ta'ala dengan ijmal, iaitu tiap-tiap kekurangan mustahil. Apa je tergambar Allah tu kekurangan, mustahil pada Allah Ta'ala. Secara tafsirnya, segala sifat yang lawan bagi sifat wujud, qidam, baqa', mukhalafah tu sampai habis tu, itu secara tafsirnya adalah sifat mustahil bagi Allah. Jadi 20 sifat wajib, 20 lawannya iaitu mustahil, 40 dah. Kemudian satu jaiz, 41. Dalam kalimah la ilaha illallah je ada 41 aqaid. Okey, ditambah pula harus bagi Allah. Apa dia? Harus bagi Allah. Ya, tu yang wajib terangkan, wajib 20, mustahil 20, harus bagi Allah 1. Bermula jaiz pada hak Allah Taala, iaitu memperbuat akan tiap-tiap mungkin atau meninggalkan dia. Tuhan nak buat sesuatu mungkin, nak tinggal, itu hak Tuhan. Hatta memasukkan orang yang beriman kepada neraka pun itu mungkin, jaiz. Habis Okey, perhimpunan. Ini jarang-jarang diperbahaskan. Nak sebut jugalah. Maka dihimpunkan segala makna yang wajib, yang mustahil serta yang harus dalam makna la ilallah itu, artinya Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Ta'ala. Jadilah sifat 20 itu terbagi pada 2 bahagi pula. Makna dia tu, yang ni kalau orang tak faham pun tak berdosa lah. Okey. Tetapi kalau tahu lebih baik, sebab dia adalah kesimpulan pada seluruh yang kita belajar dalam kalimah wujud sampai habis tu dengan kalimah la ilaha illallah.
Okey. Apa dia? Iaitu istirna' dan iftiqar. Dalam penghabisan kalimah la ilaha illallah, dalam kalimah mempelajari ilmu tauhid, maka daripada segala kita faham dari sifat tauhid tadi ni, kita nak hasil ke apa? Sifat 20 tu nak hasil apa? Ya, sampai faham ya, sifat ketuhanan sebenar-benarnya. Wujud, qidam, baqa', mukhalafah, apa semua tu sifat ketuhanan. Maka hasil faham ketuhanan tu di mana dalam tu? Ya. Tahulah kuih pau, ada inti, ada tepung, ada lembut keras. Sedap dia di mana? Keseluruhan kali. Habis, anda makan habis berapa bintang bagi? Kita tanya gitu. Ya. Fahamlah tu, dia ada tepung, dia ada tu, dia ada ni, ada garam, ada tu. Tapi di mana sedap dia tu? Fahamlah 20 sifat wajib, 20 mustahil, satu harus. Okey. Tu sifat apa tu? Ketuhanan. Di mana ketuhanan tu? Yang mensabit kamu boleh kalimah la ilaha illallah sebut tu. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tiada Tuhan bersifat uluhiyah, ketuhanan, yang ku sembah melainkan Allah yang bersifat ketuhanan. Di mana ketuhanan? Ni istirna' iftiqar lah, sifat ketuhanan. Uluhiyah dan sifat lawan dia tu. Okey, iftiqar. Baik, kena faham apa makna istirna', apa makna iftiqar. Secara ringkas je kita ajar orang kampung. Istirna' tu makna kaya. Istirna'ul ilah an kulli ma siwahu. Dalam bahasa Arab dia sedap sikit. Terkayalah Tuhan daripada setiap lain padanya. Di mana ketuhanan? Mana dapat tu yang istirna' ilah an kulli ma siwahu tu? Dia kata sini, tengok, artinya kaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berkhendak tiap-tiap yang lain padanya. Di mana boleh tahu kata Tuhan tu bersifat maha kaya? Di mana nampak tu? Adapun kayanya Tuhan Jalla wa'ala daripada tiap-tiap barang yang lain itu, maka wajib baginya 11 sifat. Sebab kita tengok tentang sifat tu. Sifat apa? Pada satu sifat nafsiyah, wujud, maka wujud Tuhan tidak berhajat pada suatu. Rina, itu sifat Tuhan. Sifat rina Tuhan. Istirna' an kulli ma siwahu. Itulah sifat Tuhan. Terkaya dia daripada setiap suatu. Sedangkan wujud kita, wujud yang perlu kepada yang menjadikan. Habis kita bukan Tuhan. Memang confirm lah. Empat pada salbiah, iaitu qidam, baqa', mukhalafah dan qiyam mudamsih. Ini menunjukkan Allah bersifat istirna'. Ya. Ada Tuhan, tidak ada dahulu. Mana? Tak ada siapa menjadikan. Terkaya dia daripada menjadikan juga. Mukhalafah, baqa' begitu juga. Tak ada siapa mematikan, menghancurkan Tuhan, mengadamkan Tuhan. Terkaya dia daripada sesuatu yang mengadamkan dia. Itu istirna'. Mukhalafatul hawadis, menyalahi Tuhan dengan satu. Dia tak berhajat pada sesuatu. Ya. Lagi faham, lagi terang, qiyamu ta'ala binafsih lah. Dan tiga sifat ma'ni, sama basar kalam, itu juga sifat istirna' Tuhan. Tiga ma'nawiyah, kanuhu sami'an, kanuhu basiran, kanuhu mutakaliman. 11 sifat ni kata dia menunjukkan sifat istirna' Tuhan. Di situ nampak Tuhan maha kaya. Baik. Maka bila Tuhan bersifat istirna', maha kaya dia, iaitu tidak dia berhajat pada sesuatu, ya, istirna'ul ilah an kulli ma siwahu, maka tidaklah Tuhan perlu pada tempat duduk. Kita pergi situ. Tu yang kita dah bahas tu. Tuhan tak perlu pada tempat duduk, Tuhan tak perlu pada makan, Tuhan tak perlu pada zaman. Sebab dia istirna'. Terkaya daripada sesuatu. Buat apa hang sebut dia sujud, qidam, baqa', mukhalafah tu, sedangkan hang kata dia duduk atas langit. Dah menafi sifat ketuhanan di situ. Macam mana wujud, macam mana? Sifat baqa' macam mana? Mukhalafah lagi lah jauh. Tu faham, nak bagi faham. Lepas tu ulama' dia bubuh juga. Hampa faham kata faham, istirna' dia suruh belajar juga. Sebab apa? Baru tahu tu sifat ketuhanan. Intipati dalam sifat 20. La ilaha illallah. Menafi apa tu?
menafi sesuatu yang tidak layak dengan sebab tidak ada sifat ketuhanan. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, iaitu yang mempunyai sifat ketuhanan yang sebenar, melainkan Allah disembah dengan sifat ketuhanan yang sebenar, bukan menyembah benda. Bukan menafi penyembahan orang. Kita menafikan ramai orang sembah lain daripada Allah, ramai. Ya, disembah betul, disembah tunduk apa semua. Tak boleh nafi benda tu berlaku. Dia nafikan hak dia. Betul ke dia bersembah? Tak betul. Dia bersembah bukan betul Tuhan. Jadi nak mensabitkan wujud Allah tu sebenarnya, bukan sabitkan sembah tu. La ilaha illallah. Ya, tiada Tuhan yang wujud sebenar-benar wujud melainkan Allah. Tu dia. Jadi kena ada sifat ilah lah itu. Uluhiyah yang betul-betul bersifat ketuhanan kat situ. Ya. Terkaya daripada sesuatu, pegang tu. Ya. Tu hakikat dalam ilmu tauhid tu. Mula belajar sampai 20 faham. Apa kamu dapat daripada tu? Tu yang nak. Kita campur kali tolak apa baru dapat jumlah. Itulah. Okey. Kemudian iftiqar. Pasal apa iftiqar masuk kepada sifat ketuhanan? Sebab iftiqar tu berhajat. Dia ambil pada fokus kepada Allah. Ya. Maka Allah tu dia tak berhajat pada sesuatu. Fokus pada makhluk, sebab makhluk ni wujud, maka makhluk yang wajib berhajat pada Allah. Itu pun sifat ketuhanan juga. Jadi maka dia masuklah situ sifat ketuhanan. Ini dibahas dalam kitab besar-besar. Ulama, dia nama ulama. Pasal apa iftiqar masuk? Dia kata, takut tuan-tuan pernah jumpa lah perbahasan tu. Ya. Dia kata tak, masalah dia berkaitan dengan kita berkaitkan sifat Tuhan tu. Jadi bila ada makhluk, berkait lah. Berhajat setiap satu pada Allah. Itulah sifat ketuhanan. Maka jangan kita letakkan sifat itu pada diri kita, syirik, atau pada makhluk. Ya. Jadi dia kata yang memberi hilang dahaga tu air. Tu. Tak payah kita bahas satu wujud ridam baqaq mukhalafah tu dah, tak payahlah. Bahas terus dah dapat dah dia punya uluhiyah dia. Ya. Air ni hilang dahaga tak? Tu nak faham akidah gitulah. Tak. Sebab air tidak bersifat dengan terkaya. Ya. Dan kalau tidak, dia terkaya daripada Allah. Kalau dia boleh bagi saya hilang dahaga, dia terkaya daripada Tuhan. Bila dia terkaya daripada Tuhan, maka dia bukan bersifat iftiqar. Maka dia bukan hamba, bukan makhluk. Habis dia Tuhan lah. Tu faham, nak kena faham istilah iftiqar tu. Maka akidah ahli sunnah wal jamaah pegang air sendiri tidak menghilangkan dahaga pada mentaksirkan, ya, tetapi ya, menghilangkan dahaga untuk Allah. Cuma air itu ikhtiari semata-mata, yang tidak mengubahkan sesuatu kecuali Allah yang mengubahkan. Sebab dia tidak ada sifat Tuhan. Jadi makna kata, ya, bukan semesti makna menafikan sifat ketuhanan tu pada makhluk tu tokong saja, menafikan semua kali. Pada air, pada batu, pada kayu, umum. Ya, menafikan sifat ketuhanan pada sesuatu, melainkan kita sabitkan sifat ketuhanan bagi Allah. Itu yang penting tuan-tuan kena fahamkan. Baca balik, insya-Allah nampak sifat istighnaq iftiqar. Bila dia faham begitu, insya-Allah, ya, baru sedap kalimah la ilaha illallah, nafi sesuatu yang tak layak, sabitkan dengan sifat yang uluhiyah, ketuhanan sebenar-benar hakiki dalam hati kita. Allah, sabit Allah, sifat yang sempurna. Habis dah kalimah tu, habis tu utamalah masuk pada membahas an-nubuwat, tempat membahas berkenaan dengan nabi-nabi. Ya, penting tu tak ada apa sangatlah, ya. Sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah, mengenalkan dia, ya, sidik, benarnya para rasul tu. Maka Nabi SAW sendiri orang yang benar pada perbuatan, perkataan dia, sebagainya. Amanahnya Nabi tu, daripada
amanah tu dia tak buat benda yang makruh sekalipun. Tabligh sampaikan, ya, tidak ada yang sembunyi, kecuali ada kitab ni yang tidak disuruh sampaikan. Tu akidah kita. Ada yang Tuhan, yang Nabi tak sampaikan, ada yang Tuhan tak suruh. Apa yang Tuhan tak suruh? Mana tahu ada kat Nabi. Tu orang tauhid punya bahas. Tentu ada. Atau mungkin ada sesuatu yang mana Tuhan tak suruh sampaikan. Itu untuk pengetahuan Nabi. Yang mana Tuhan suruh sampaikan, wajib disampaikan sebab itu syar'i. Itu wajib sebagai amanah. Fatanah cerdik. Khilaf dalam akidah ahli sunnah sendiri. Ada ulama tak kira fatanah. Sebab dia kata dah sampaikan ilmu, takkan bodoh kot. Mesti dah cerdik. Tabligh kan, mesti fatanah. Setengah ulama dia keluarkan, dia kata keluarlah bagi nampak sifat fatanah. Tidak tak nampak. Itu dia. Habis tu dia juga ada juga makna daripada semua sifat. Satu harus Nabi SAW bersifat sebagai manusia biasa. Ya. Okey. Mustahil, dia ada sifat wajib, sifat mustahil, kemudian satu harus digabungkanlah. Lupa, makan, minum, tidur itu bukan sifat kekurangan pada Nabi. Itu sifat harus. Menipu tak boleh. Mustahil. Selain daripada sidik, amanah, tabligh, fatanah, segala Nabi dan Rasul itu adalah bersifat dengan maksum. Ya, maksum. Maksumnya apa? Dia tak buat dosa. Walaupun pada zahir nampak macam berdosa. Macam Nabi Adam kan, dia mengaku dia berdosa, dia sujud. Sujud lama. Ya. Dia tak berdosa. Itu dia makan buah larangan berdosa. Larangan tak semesti berdosa. Ya. Larang bukan hakiki larang pun. Ya. Makan buah khaldi itu asbab kepada nak terjun ke dunia tu je. Kata apa ni, Haji Cik Kodiang dalam kitab dia. Dia kata apa ni, kitab mana satu saya tak ingat, tapi ingat Haji Cik Kodiang lah. Dia kata Nabi Adam makan buah khaldi tu, dia kata buah khaldi tu pilihan dia untuk masuk ke dalam dunia. Dia nak tengok dunia ni. Jadi terpaksa dia kena makan buah khaldi tu baru dapat dunia. Jadi dia pilih, dia tak berdosa. Sebab dia pergi pilih, siapa nak kekal dalam syurga jangan makan buah khaldi. Ya. Siapa nak makan, kalau kamu rasa nak duduk dunia, kamu makan buah tu. Jadi dia pilih nak duduk dalam dunia. Tak salah, bukan berdosa. Dia pilih nak pilih tempat lain, tak mau duduk dalam syurga tu dan duduk dalam dunia. Kita pun ikutlah dia sekali. Ya. Kita tak masa syurga lah, kita dunia je lah. Okey. Tu habis nama-nama Rasul tu semua tu. Tu tak nampak teruk sangat dalam kitab tu, tak boleh baca sendiri. Kemudian membahas ayat yang terakhir tentang apa ni, neraka, syurga, hari kiamat, apa semualah. Ya, itu pun tak nampak teruk lah. Yang teruk tu awal-awal tadi lah. Habis kat situ je kot. Baik. Itu semua ambil bakai dengan apa ni, sampailah hujungnya Allahumma ja'al tahta liwa'i wa la tahrimna fadla syafa'atih tu. Kita silap baris kalau ikut kitab yang ni lah. Kitab tu tak tahu betul tak hujung. Wa dakhilna jannata kama allazina an'amta alaihim minan nabiyyin siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi aliman.
Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan secara langsungnya saya telah mengijazahkan kepada tuan-tuan untuk baca kitab ni, mengajarnya. Gunalah sebaik-baiknya, insya-Allah boleh menyambung apa hasrat Allah yang rahmat untuk saya, dan juga segala alim ulama lah. Mudah-mudahan dapat suluh yang disebut dalam doa dia, afaman syaraha sadrah, insya-Allah dengan barakatillah. Saya mohon ribuan maaf lah atas salah silap dalam penyampaian. Ada salah silap yang ada, kalau ada yang tersalah dalam kitab ni belum betulkan. Saya rasa ada 2-3 yang saya tak sempat tengok tadi. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina fatahal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina fatahal 'arifin. Allahumma iftah 'alaina fatahal 'arifin. Allah dawil qulubana bil hidayatika kama nawal ta'adhu bi syamsika wa nabada bi rahmatika rahim. Walhamdulillahirabbil alamin.